Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang yang hipokrit. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana kita tahu terang-terang dalam sidang perutusan dia mengatakan bahawa dia tak nak bersekongkol dengan mereka yang kleptokrat. Tetapi hari ini kita pula rakyat lihat dia bersekongkol dan bersama dengan mereka untuk mendirikan kerajaan yang baru, yang mana orang yang dikatakan kleptokrat itu adalah mereka yang dia sokong hari ini. Apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak paham apa yang dia sendiri perkatakan ataupun apa yang dia maksudkan? Apakah orang itu yang dimaksudkan sekarang ini berada di dalam mereka yang telah cuba untuk membentuk kerajaan ini? Apakah mereka yang dimaksudkan itu berada bersama pihak pembangkang yang ada? Inilah yang kita lihat hari ini, bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itulah yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh beliau ini gagal. Kerana apa yang dia perkatakan tidak pernah dia ikut, dan janji-janji dia tidak sampai kepada rakyat kerana hanya cakap di mulut. Ini kita dah lihat. Hari ini apabila beliau bersama dengan mereka-mereka ini, apakah jaminan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa mereka-mereka yang dimaksudkan di dalam komponen yang dia sokong ini tidak akan menolong kawan mereka yang mana satu parti untuk lepas daripada apa yang dimaksudkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Jika kita lihat, apabila kamu menyokong mereka yang dikatakan kleptokrat ini, ataupun mereka yang mempunyai kluster mahkamah ini, apakah kemungkinan mereka ini akan diheret ke mahkamah dengan satu pengadilan yang dirasa oleh rakyat adil? Ini yang menjadi pertanyaan rakyat. Dan kita lihat hari ini, apabila kamu menyokong kerajaan yang kamu nak bentuk yang baru ini, apakah juga jaminan kepada rakyat bahawa kerajaan ini tidak gagal lagi? Apakah jaminan dia juga bahawa kamu nak menyokong sepenuh hati kerajaan ini supaya terus kekal? Apakah ini ada satu dendam untuk kamu membalas apa yang dilakukan kepada kerajaan yang telah kamu bentuk? Inilah yang menjadi isu hari ini, yang mana apa yang berlaku ini adalah kerana kita tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun membuat apa yang telah dia khianat kepada PH, yang mana hari ini terkena dia sendiri dan dia juga dikhianati oleh mereka-mereka yang bersama dengan dia. Apa yang dia juga buat, dia khianat kawan dia di dalam Pakatan Harapan dahulu, tetapi apabila dia tubuhkan kerajaan, dikhianat pula oleh orang dalam gabungan dia sendiri. Inilah yang berlaku, dan benda ini tidak akan habis kerana kita bolehlah kata ini hukum karma yang dia telah terima. Ini hakikat yang rakyat perkatakan di bawah ini, yang mana apabila kerajaan baru ini pun terbentuk daripada hasil parti yang kalah, yang mana kita tahu PRU ke-14 UMNO ini ditolak. Kita tahu UMNO bertanding semua kursi, tetapi kita lihat kegagalan berlaku, yang mana hanya mungkin sekitar 50 kursi ataupun bersama dengan Barisan Nasional yang terbentuk itu, mereka tidak berjaya mengekalkan kuasa dan kalah begitu teruk. Begitu juga dengan Parti PAS. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup keluar daripada Pakatan Harapan, membentuk kerajaan bersama mereka dengan harapan dia nak menjadi Perdana Menteri. Hasilnya yang kita lihat hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh menang di Pagoh jika tidak daripada mandat rakyat, iaitu waktu itu PH bersama dia, yang mana menggunakan bendera PKR, yang mana di waktu itu rakyat rasakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dianiayai oleh pihak UMNO yang mana kepimpinan Datuk Seri Najib waktu itu. Tetapi kita lihat apa balasan Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada PH. Dia keluar dan membuat kerajaan baru, malah dia sendiri yang menjadi Perdana Menteri. Ini adalah yang kita dipertontonkan kepada kita hari ini. Dan dia sendiri tidak pernah pun memikirkan bahawa apa yang dia lakukan ini, dia menang di Pagoh, tetapi boleh menjadi Perdana Menteri mewakili seluruh rakyat Malaysia. Itu adalah satu tugas yang berat, yang mana kamu harus menjaga semua rakyat Malaysia ini. Tapi apa yang dia ucapkan
dia mengatakan bahwa dia tidak mampu menjaga keseluruhan 32 juta rakyat Malaysia ini. Inilah yang berlaku. Dan hari ini, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Parti Bersatu bersekongkol sekali lagi untuk bersama dengan parti yang kalah boleh menjadi Perdana Menteri, ini adalah akan menjadi satu sejarah dalam dunia yang mana akan dipertontonkan kepada seluruh dunia dan masyarakat bahwa apa yang kerajaan Malaysia ini lakukan amat bertentangan daripada sistem kita berparlimen. Apakah ini memberi satu yang terbaik untuk dipertontonkan kepada generasi akan datang? Inilah yang menjadi buah mulut rakyat di bawah, yang mana hari ini rakyat dalam ketakutan kerana mereka tahu dengan pandemik ini rakyat yakin kerajaan baru pun tidak mampu selesaikan, apalagi masalah ekonomi negara. Dan kita tahu bahawa apabila kegagalan Tan Sri Muhyiddin Yassin memimpin kerajaan baru yang mana dia menambahkan hutang yang begitu banyak, dan apa yang dia buat dengan duit yang dia telah buat pinjaman itu, yang kita tahu yang terakhir dia sendiri mengatakan dia membeli 87 juta dos vaksin, yang mana kita tahu ada juga dos yang sudah terbeli, yang mana kita juga mendapat sumbangan. Tetapi hari ini apa yang diperkatakan itu tidak sampai ke bawah dan rakyat masih ramai yang belum divaksin. Tetapi kita dengar penerangan daripada Jabatan Kesihatan bahawa sudah divaksinkan sekian-sekian gini banyak, yang mana kita tahu juga Menteri Kesihatan tidak boleh menjalankan kerja. Kita pun tak faham apa yang dia buat selama ini. Pentadbiran huru-hara, yang mana apabila sampai hari ini dia nak melantik pula orang yang dia kata tak nak bersekongkol dengan kleptokrat. Tetapi hari ini kita tengok dia bergembira menyokong mereka-mereka ini. Dan kita lihat UMNO kembali berkuasa, dan kita lihat PAS kembali berkuasa. Dan inilah hasilnya apabila PRU ke-15 nanti, mereka ini akan bertembung sesama sendiri dan padan muka mereka. Inilah yang saya mahu. Biarkan mereka ini bertembung nanti dan kita lihat apa lagi yang mau dijualnya. Sekarang ini jualkan kerajaan Melayu Islam. Setelah itu nanti jual pula agama. Juallah bangsa ni. Lepas tu kau orang buat pinjaman untuk kepentingan pribadi, maka pinjaman itu yang bayar rakyat. Maka bertimbunlah hutang negara ini. Daripada zaman Najib sampai ke zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, hutang bertimbun-timbun, duit hilang ke mana? Tidak ada pembangunan sama sekali. Paling parah di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pinjam duit tidak nampak, pinjam duit tak nampak turun ke bawah, duit rakyatnya. Kita semua berasa sangat heran. Apa yang berlaku dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana apabila diambil alih oleh kerajaan baru, inilah nanti perlu kita bagi kepada pihak pembangkang. Kalau boleh, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan boleh memimpin negara dengan membuat audit-audit kepada semua jabatan-jabatan kerajaan, yang mana kita tahu di sini betul-betul berlaku banyak ketirisan sekarang ini. Inilah yang kita alami di dalam negara kita ini. Kerana pemimpin kita dulu boleh berbodohkan rakyat. Hari ini pemimpin jangan perbodohkan rakyat, kerana rakyat semua dah bijak. Rakyat lebih hebat daripada pemimpin. Jadi pemimpin jangan cuba menipu rakyat lagi. Permainan politik yang pemimpin Malaysia ini lakukan adalah permainan politik yang berada di tahun 80-an. Tahun ini dah tahun 2021. Kamu masih amalkan politik lama. Yang di Pertuan Agong nakkan politik baru. Nakkan gabungan politik baru. Tapi kamu orang masih kekalkan politik lama. Inilah satu penipuan kepada rakyat Malaysia. Inilah yang jelas saya lihat. So, sampai bila kita rakyat dipertontonkan dengan ahli-ahli politik yang munafik, yang mana kita tahu hipokrit juga. Hanya satu cara kita rakyat, kita harus tolak mereka ini di pilihan raya nanti. Itulah. Kita harus ingat pemimpin-pemimpin ini sampai pilihan raya, kita tolak dia total. Dan kalau perlu, selepas itu
kita korekkan mereka ini dan humbankan mereka dalam penjara sebagai pengajaran kepada pemimpin-pemimpin yang rakus dan gila ni semua. Ini adalah saya sebagai rakyat, luahan hati saya yang mana saya sangat tidak puas hati. Walaupun saya bukan daripada pihak yang nak menyokong mereka nak jadi kerajaan ini, ataupun saya daripada pihak pembangkang, tetapi ketidakpuasan hati saya dengan pemimpin kita ini apabila dia melakukan satu yang tak betul, saya sebagai rakyat kalau tak bersuara, saya rasa tidak wajar kerana inilah luahan hati saya. Kita lihat di waktu pimpinan Barisan Nasional dulu, walaupun mereka dilihat melakukan ketirisan, tetapi kita lihat ada yang kita boleh terima, maka kita tidak berbunyi. Ini kalau betul Datuk Seri Ismail Sabri nak dilantik, rakyat di bawah ini ramai sekali yang menolak dia. Tetapi rakyat tidak mampu kerana yang nak memberi laluan untuk dia menjadi Perdana Menteri ini adalah mereka yang menjadi MP. MP lah yang menyokong, sokongan daripada MP inilah yang memberi dia mandat untuk nak pergi. Tetapi daripada suara hati rakyat, rakyat tidak mahu. So inilah hakikatnya yang kita terima hari ini. Dan inilah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini, yang mana saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang yang hipokrit. Sekian, terima kasih.